Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu pasti kamu semua sihat dan dah bersedia nak memulakan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan penuh keceriaan. Okey, standard kandungan pembelajaran kita hari ini adalah 3.2 iaitu perpuluhan. Standard pembelajaran menyatakan sifar perpuluhan sifar 1 hingga sifar perpuluhan 99 dalam angka dan perkataan dan mewakilkan perpuluhan dengan petak 100 dan sebaliknya. Objektif pembelajaran, murid-murid akan dapat menukar pecahan per 100 kepada perpuluhan dalam bentuk angka, menulis dalam bentuk perkataan dan mewakilkan perpuluhan dengan petak 100 sekurang-kurangnya 20 daripada 26 soalan yang diberi. Okey, cikgu dah paparkan satu nombor di sini dan satu lagi nombor yang kedua. Nombor-nombor ini kamu telah pun pelajari pada pembelajaran sebelum ini. Okey, nombor ini adalah nombor 4 per 100 dan 35 per 100. Nombor ini adalah ditulis dan nombor yang ketiga ditulis begini dan nombor keempat ditulis begini. Nombor pertama dan kedua berbeza dengan nombor ketiga dan keempat. Okey, nombor yang ketiga dan keempat inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nombor pertama dan nombor kedua adalah dalam bentuk pecahan, iaitu pecahan per 100. Manakala nombor yang ketiga dan nombor yang keempat ada nombor yang ditulis dalam bentuk perpuluhan. Okay. Paparan di slide ini menunjukkan gambar rajah yang cikgu ambil daripada buku teks muka surat 96. Okay. Inilah pembelajaran yang akan kita belajar hari ini, iaitu mengenal pecahan per 100 dan perpuluhan. Okey, di dalam gambar rajah ni, kanak-kanak perempuan ni telah menyatakan betapa cantiknya jubin dinding yang berwarna-warni di sebuah dapur. Okey, manakala murid lelaki atau budak lelaki ini pula telah membilang jubin yang berwarna biru. Katanya, semua jubin ada 100 keping, 16 daripadanya berwarna biru. Okey. Apa yang telah disebutkan oleh kanak-kanak lelaki ini, kita tuliskan dalam bentuk ayat matematik, iaitu 16 daripada 100 ialah 16% dan ditulis sebagai 16 per 100. Okey, 16 per 100 ditulis dalam perpuluhan ialah 0.16. Okey, 0.16 ditulis dalam perkataan ialah 0.16. Kenapa tidak ditulis atau tidak disebut 0.16? Okey, cikgu akan perjelaskan pada slide seterusnya nanti. Okey, di sini juga kita dapat lihat terdapat 4 jubin yang berwarna merah jambu. Jadi kita tulis 4 daripada 100 jubin berwarna merah jambu. 4 daripada 100 ialah 4 per 100. Okey, 4 per 100 dalam perpuluhan ialah ditulis seperti ini. Ditulis sifar, diletakkan
titik. Kemudian ditulis sifar, ditulis 4. Okey, nombor ini boleh disebut dan ditulis dalam perkataan sifar perpuluhan sifar 4. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Nombor ini ditulis dan disebut sifar. Titik ini disebut perpuluhan, disebut sifar, disebut 4. Sifar perpuluhan sifar 4. Okey. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita nak menulis pecahan per 100 menjadi perpuluhan. Okey. Okey, diberi 32 per 100. Langkah pertama, kita buat jadual. Okey, kita lukis jadual nilai tempat yang mempunyai 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, petak yang pertama di sebelah atas ditulis nilai tempat sel. Kemudian kita letakkan titik perpuluhan. Di sebelah kanan titik perpuluhan, petak yang pertama ditulis per 10. Petak yang kedua ditulis per 100. Okey, jom kita tulis. Okey, mula-mula kita letakkan titik perpuluhan. Okey. Langkah kedua, kita letakkan digit 2 pada tempat per 100. Digit 3 pada tempat per 10. Kemudian pada nilai tempat sel ditulis sifar. Jadi nombor perpuluhannya adalah sifar perpuluhan 32. Okey, nombor ini ditulis dalam perkataan sebagai sifar perpuluhan 32. Cikgu tunjukkan dengan lebih detail. Sifar, titik ini disebut perpuluhan. Kemudian angka 3 disebut 3, angka 2 disebut 2. Okey, kenapa kita tak sebut sifar perpuluhan 32? Ya, tak boleh sebab 3 ini berada pada nilai tempat per 10 dan 2 berada pada nilai tempat per 100. Jadi nombornya disebut sifar perpuluhan 32. Seterusnya, contoh yang kedua, 7 per 100. Okey, cara menulisnya, letakkan perpuluhan. Okey, letakkan perpuluhan di sebelah kanan nilai tempat sel. Kemudian tuliskan digit 7 pada nilai tempat per 100. Okey, oleh kerana di hadapan digit di sebelah kiri digit 7 tidak ada apa-apa angka, maka ditulis sifar. Kemudian pada nilai tempat sel juga ditulis sifar. Jadi nombor perpuluhannya menjadi sifar perpuluhan sifar 7. Nombor ini ditulis dalam perkataan sifar perpuluhan sifar 7. Okey, seterusnya menulis pecahan per 100 menjadi perpuluhan lagi. Contoh diberi adalah 40 per 100. Langkah pertama, lukiskan jadual nilai tempat sebegini. 6 petak. Petak pertama ditulis sa, letakkan titik perpuluhan. Sebelah kanan titik perpuluhan, petak yang pertama ditulis per 10, petak yang kedua ditulis per 100. Bagaimana cara nak menulis nombornya?
Langkah pertama, letakkan titik perpuluhan. Okey. Langkah kedua, tuliskan sifar pada nilai tempat per 100. Tuliskan 4 pada nilai tempat per 10. Dan pada nilai tempat se ditulis sifar. Tulis semula dalam petak ini nombor perpuluhannya. Sifar titik. Sifar titik. Empat sifar. Dan nombor ini ditulis dalam perkataan ataupun disebut sifar perpuluhan 4 sifar. Sifar perpuluhan 4 sifar. Bukannya sifar perpuluhan 40. Seterusnya, contoh yang kedua, 1 per 100. Okey. Langkah pertama, kita tulis, letakkan titik perpuluhan. Langkah pertama, buat jadual nilai tempat. Kemudian letakkan titik perpuluhan di sebelah kanan nilai tempat se. Okey. Kemudian setelah kita letakkan titik perpuluhan, tuliskan 1 pada nilai tempat per 100. Tuliskan sifar pada nilai per 10. Tuliskan sifar pada nilai tempat se. Jadi nombornya sifar titik sifar 1. Okey, bagaimana nak menyebut nombor ini? Nombor ini boleh disebut dan ditulis dalam perkataan sifar perpuluhan sifar 1. Okey, cikgu ulang balik. Sifar titik ini disebut perpuluhan dan disebut sifar 1. Sifar perpuluhan sifar 1. Baik, sekarang dengar baik-baik. Cikgu nak tunjukkan bagaimana cara kita nak menulis pecahan per 100 menjadi perpuluhan dengan cara mudah tanpa melukis jadual nilai tempat. Okay, tengok sini. 28 per 100. Bagaimana kita nak tulis dalam menjadi perpuluhan? Baik. Langkah pertama, letakkan titik perpuluhan. Langkah kedua, kita ada 2 sifar. Bermakna selepas titik perpuluhan, kita akan ada 2 angka. Okey, di depan ni kita letakkan sifar. Kemudian letakkan 8 di sini. Letakkan 2 di sini. Jadi nombornya adalah sifar perpuluhan 28. Contoh yang kedua, 37 per 100. Langkah pertama, letakkan titik perpuluhan. Okey, ada 2 angka sifar. Masa kita letakkan 2 tempat kosong, gariskan tempat kosong, letakkan sifar di depan. Okey, kan 7, hujung 3 di sini. Maka nombornya adalah sifar perpuluhan 37. Okey, bagaimana kalau nombor ini? Okey, 9 per 100. Langkah pertama, letakkan titik perpuluhan. Okey, ada 2 sifar. Maka gariskan tempat kosong 2. Letakkan sifar di depan. Letakkan 9 pada tempat kosong yang terakhir. 9. Okey, letakkan sifar. Jadi nombornya adalah sifar perpuluhan sifar 9. Seterusnya, kita lihat mewakilkan perpuluhan dengan petak 100. Okey, nombor diberi sifar perpuluhan 27. Okey, langkah pertama, tuliskan nombor perpuluhan dalam bentuk pecahan. 27. Lihat, lepas titik perpuluhan ada 2 angka, bermakna 27 per 100. Okey, bagaimana nak menggambarkan petak 27 per 100 seperti yang kita dah belajar? Tandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22. Okey. 23, 24, 25, 26, 27. Sekarang menunjukkan sifar perpuluhan 27 adalah bersamaan 27/10 dan kita lukis pada petak 100, kita warnakan 27 petak. Contoh seterusnya, sifar perpuluhan sifar 9. Bagaimana nak ditulis dalam bentuk pecahan per 100? Okey, tengok. Tulis pecahan per 100. Okay. Selepas titik perpuluhan ada 2 angka. Bermakna 9/100. Okey, bagaimana kita nak wakilkan dengan petak per 100? Okey, 9/100. Maka kita warnakan 9 bahagian. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 bahagian. Jadi, sifar perpuluhan sifar 9 sama menjadi 9/100 dan kita warnakan 9 petak daripada 100 petak. Okey, cikgu harap kamu faham bagaimana kita nak menulis pecahan per 100 menjadi perpuluhan dan bagaimana kita nak mewakilkan perpuluhan dengan petak 100. Okey, cikgu harap kamu seronok belajar hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang telah cikgu ajarkan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian.